Bismillahirrahmanirrahim. Jumpa lagi kita di dalam bahagian dalam slot review tema 4, bab 11 kita dah habis. So sekarang review bab 12, yang mana notanya kamu telah siapkan, tapi ada beberapa orang pelajar masih tidak update dengan Ustazah. Dia siap tidak di-update dengan Ustazah. Jadi Ustazah harap yang belum update tu sehingga update lah, sebab sekolah akan dibuka juga tak lama lagi. Kita tak akan tunggu sampai akhir tahun. Jadi sila update. Baik. Jadi dalam bab 12 sistem suria ni, Ustazah juga akan pergi secara ringkas sahaja. Kalau tidak nanti kamu punya storage tu akan jadi sangat besar nanti. Okey. Jadi dalam sistem suria, kalau kita ingat balik, sistem suria ni berada dalam galaksi Bima Sakti, iaitu sejenis galaksi berpilin. Jadi inilah dia galaksi Bima sistem suria kita, iaitu di tengahnya ada matahari, kemudian diikuti oleh urutan planet-planet yang Ustazah rasa kamu dah belajar urutan ni masa sekolah rendah, iaitu Tarik, Zuhrah, Bumi, Mareh, Mushtari, Zuhal, Uranus dan Neptun. Okey, kalau dulu selepas Neptun tu ada Pluto, tetapi kemudian Pluto telah dikeluarkan daripada planet sebab Pluto ni dia tidak mencapai kriteria sebuah planet. Ada 3 kriteria utama bagi planet. Pluto hanya mencapai 2 sahaja daripada 3 kriteria. Jadi saintis telah mengeluarkan Pluto tu daripada senarai planet. Pada tahun 2006 dikeluarkan. Okey, jadi secara umumnya macam inilah rupanya. Tarik, Zuhrah, Bumi, kemudian Mareh, kemudian antara Mareh dengan Mushtari kita ada lingkaran asteroid, batu-batu asteroid di situ. Okey, jadi yang paling antara yang utama yang kamu perlu tahu ialah perbandingan jarak planet dalam sistem suria dari matahari. Macam mana kita nak sebut berapakah jarak planet dari matahari? Sebab kalau kita ukur dia secara kilometer, nombornya sangat besar. Jarak daripada bumi ke matahari, nilai dia adalah 150 juta kilometer. Planet-planet yang lain yang lagi jauh daripada bumi, lagilah banyak jutanya. Jadi kita perlukan satu unit yang baru supaya nombor tu tak terlalu besar. Jadi ada 2 lagi unit selain daripada kilometer, iaitu unit astronomi atau simbol dia AU, astronomy unit, ataupun lagi satu adalah tahun cahaya atau LY, light year. Okey, kita tengok dulu unit astronomi. Okey, unit astronomi diukur berdasarkan relatif kita jarak bumi ke matahari. Jadi kita ambil satu unit astronomi adalah satu jarak antara bumi ke matahari. Okey, ini dia matahari dan bumi. Jadi jarak tu dipanggil satu unit astronomi. Satu unit astronomi. Jadi sains yang jarak planet yang lain akan dibandingkan dengan jarak unit astronomi. Okey, cara yang kedua ialah kita kira berdasarkan tahun cahaya. Tahun cahaya maknanya berapa jarak yang telah ditempuh oleh cahaya dalam masa setahun. Contohnya kalau kamu tekan satu lampu suluh, maka lampu suluh tu, cahaya yang keluar daripada lampu suluh tu dia akan bergerak ke depan lah. Sekarang kita akan kira cahaya tu bergerak ke depan selama setahun. Biasanya kita pasang lampu suluh tu, cahaya akan terus bergerak dalam masa tak sampai 1 saat lah, berapa mili saat. Tapi sekarang kita nak tengok cahaya tu bergerak dalam masa setahun. Maknanya dia pergi dalam pergerakan sangat jauh, iaitu 9.5 kali 10 kuasa 12 km dalam setahun. Jadi jarak pergerakan cahaya itu dikira sebagai digunakan untuk kita mengira
jarak antara matahari ke planet-planet dalam sistem suria. Sebab apa kita nak guna jarak tu? Jarak, unit astronomi dan tahun cahaya. Kenapa kita nak guna? Sebab kalau kita guna kilometer, nombornya tu tersangat besar. Sebab dia melibatkan jarak yang sangat jauh. Okey, jadi kamu kena tahulah cara nak tukar unit. Kalau soalan tu bagi unit kilometer, macam mana nak tukar kepada AU? Macam mana nak tukar kepada LY? Jadi semua tu kamu kena tahu. Jadi kamu hafallah dua formula ni, senang je. Bagi AU, ingatlah nombor 1.5 darab 10 kuasa 8. Bagi LY, ingat nombor 95 darab 10 kuasa 12. Lepas tu nanti kamu masuklah nilai jarak dalam kilometer dalam formula yang kamu hafal tu. Okey, Ustazah tak nak bagi banyak-banyak contoh. Nanti storage jadi besar sangat. So kita ambil satu sahaja contoh. Okey, kalau soalan tu kata, tentukan jarak bumi dan matahari dalam unit AU. Sebenarnya kita dah tahu dah jarak bumi matahari dalam AU adalah 1 AU. Tapi tak apalah. Kita pun diberi, dalam soalan tu diberilah jarak bumi dari matahari dalam kilometer ialah 1.5 kali 10 kuasa 8. Sekarang disuruh cari dalam AU dengan LY. Kamu pun formula yang kamu dah hafal tadi, okay, dalam AU masukkan saja nilai yang diberi tu 1.5 kali 10 kuasa 8 per dengan 1.5 kali 10 kuasa 8. Dapatlah 1.0 AU. Huruf besar A dan U huruf besar. Manakala bila nak cari dalam LY, light year, kamu dah hafal tadi formula tu, jadi masukkan sahaja nilai. So terus dapat. Unitnya mesti tulis LY dalam huruf kecil. Okey, dah habis tentang pengiraan jarak tu. Sekarang kita tengok pula bahagian yang kedua. Tengok secara lebih khusus planet-planet dalam sistem suria yang semuanya ada sebanyak berapa planet tadi? 8 kan? 8 planet semuanya. Jadi kita nak tengok ciri-ciri setiap planet. Okey. Jadi dia penerangan tu bermula dengan planet Utarik, iaitu planet yang terkecil yang terletak paling hampir sekali dengan matahari. Okey. Tetapi nota-nota ni kamu boleh tengok dalam buku teks muka surat 254 dengan 255. Dan kamu pun dah buat nota dia. Jadi Ustazah letak satu contoh sajalah. Dua contoh planet Utarik dengan planet Bumi. Kamu cuma baca sahajalah sebab dia hanya fakta-fakta sahaja. Okey, yang ni planet Bumi, ciri-ciri dia. Okey. Jadi kita masukkan dalam satu jadual ciri-ciri umum planet-planet dalam sistem suria. Ciri yang diletak tu jarak dari matahari, ketumpatan, purata suhu. Jadi kamu tak perlulah hafal setiap perkara tu. Tetapi ada beberapa pattern yang kamu perlu tahu. Okey, so kita tengok apa pattern yang perlu diketahui tu. Okey, yang pertama. Tadi dalam jadual tadi dia ada bagi tahu tentang suhu-suhu planet. Jadi sekarang kita nak explain. Rupa-rupanya ada hubungannya, ada ceritanya antara suhu planet tu dengan jarak dia daripada matahari. Okey, secara gambaran kasar tentulah kita akan fikir bila planet tu dia duduk paling dekat dengan matahari, contohnya planet Utarik, paling dekat dengan matahari tentulah dia paling panas. Paling jauh daripada matahari iaitu Neptune, tentulah dia paling sejuk. Tetapi sebenarnya ceritanya tidak begitu. Bukan macam tu ceritanya. Jadi kamu boleh tengoklah penerangan tentang hubungan antara suhu planet dengan matahari ni dalam buku teks muka surat 258 memang ada diterangkan. Jadi rupa-rupanya planet ni kita boleh bahagikan dia kepada tiga kategori. Iaitu planet Utarik duduk dalam kategori pertama. Satu planet yang kategori pertama ni iaitu Utarik sahaja, iaitu planet yang tiada atmosfera. Dia tidak dilindungi oleh satu lapisan yang dipanggil lapisan atmosfera. Bila dia tidak dilindungi, maka bila cahaya matahari datang,
permukaan yang kena cahaya matahari akan jadi sangat panas. Permukaan bahagian belakang, bahagian malam dia yang tak kena cahaya matahari akan jadi sangat sejuk. Sebab dia tidak ada pelindung langsung utarik ni. Jadi sebab itulah kita tengok suhu permukaan, tengok jadual yang terpapar tu, suhu permukaan bagi utarik, dia daripada sangat panas bahagian depan, 427 darjah Celsius, sehingga kepada sangat sejuk di belakang, negatif 173 darjah Celsius. Kenapa macam tu? Sebab tidak ada lapisan pelindung. Okey, kemudian ada kategori yang kedua. Kategori yang kedua iaitu kategori planet yang mempunyai atmosfera. Ada 3 buah planet duduk dalam kategori mempunyai atmosfera, iaitu, tengok pada jadual tu, Zuhrah, Bumi dan Marikh. Jadi bila dia mempunyai atmosfera, atmosfera ni contohnya ada gas karbon dioksida. Gas karbon dioksida tu akan memerangkap haba yang datang daripada matahari. Jadi dia akan berlaku kepanasan yang lebih sekata dan panaslah kat situ. Okey. Jadi penerangan tentang tu kamu boleh tengoklah pada buku teks surat 258. Sebab ini hanya overview sajalah. Okey. Jadi kita akan tengok suhu dia tu dah dipaparkan kat situ semuanya. Dia masih lagi ada range, tetapi haba dia tidaklah terlalu panas macam utarik. Utarik ni tak ada lapisan pelindung atmosfera. Okey. Jadi dah berapa kategori kita sebut tadi? 2 kategori. Kategori pertama utarik, iaitu planet yang tiada atmosfera. Kategori kedua Zuhrah, Bumi dan Marikh, iaitu planet yang ada pelindung atmosfera. Baik, kategori yang ketiga adalah Mushtari, Zuhal, Uranus dan Neptune, iaitu yang ni dipanggil planet gergasi. Semua ni adalah planet bersaiz besar. Jadi planet ni dia tidak ada lapisan pelindung atmosfera. Dan dia saiz besar, dia duduk jauh daripada matahari. Jadi dia menerima sinar matahari yang sedikit. Jadi suhu permukaan dia adalah rendah. Kita tengok kat situ suhu permukaan dia sangat rendah. Semuanya negatif. Okey, itu hubungan antara suhu planet dengan jarak daripada matahari. Okey, ini penerangan yang Ustazah dah sebut tadilah. Planet yang tiada atmosfera, yang ada atmosfera, dan juga planet gergasi. Okey, tadi Ustazah dah terangkan. Okey, kemudian kita juga perlu tahu apa hubungannya antara ketumpatan dengan tarikan graviti planet. Sebab tarikan graviti planet tu tak sama antara satu planet dengan satu planet. Kenapa dia tak sama? Sebab tarikan graviti tu dipengaruhi oleh ketumpatan planet. Apa dia ketumpatan? Kalau kami ingat, datang satu, ketumpatan adalah jisim per isi palu. Okey. Jadi ketumpatan planet-planet adalah tidak sama. Sebab itulah tarikan gravitinya pun tidak sama. Kenapa ketumpatan planet tak sama? Sebab saiz planet tak sama, jisimnya tak sama, diameternya tak sama. Jadi itulah yang menyebabkan tarikan graviti berbeza. Okey. Dan akhir sekali dari segi hubungan ni kita nak tengok jarak, masa dan kelajuan. Okey, jadi kita akan tengok planet-planet ni memanglah dia tersusun je, 8 planet tu tersusun dalam jarak-jarak tertentu daripada matahari. Jadi bila dia duduk jarak dekat dengan matahari, masa dia meliputi matahari pun singkatlah sebab orbit dia kecil. Tapi bila dia duduk jauh daripada matahari, contoh yang paling jauh ialah Neptune, maka dia nak keliling buat satu pusingan mengelilingi matahari tu mengambil masa sampai 164.8 tahun. Jadi kenapa? Sebab dia duduk paling jauh daripada matahari. Orbit dia panjang, dia nak pusing orbit tu. Okey. Kemudian dari segi arah putaran planet pula. Jadi rupa-rupanya semua 88 planet ni 6 daripadanya berputar dari barat ke timur. 6 daripada 8 berputar dari barat ke timur. Yang tidak berputar dari barat ke timur adalah Zuhrah dan Uranus.
Sebab apa? Sebab Zuhrah ni dia terbalik. Dia timur ke barat. Uranus pula, ada nampak gambar sikit je pada skrin tu. Dia punya paksi tu adalah mendatar. Jadi dia berputar pada sisi. Dan lain-lain berputar dari barat ke timur. Okey. Kemudian satu subtopik lagi dalam buku teks kamu tu, dia ada sebut tajuknya situasi hipotetikal berkaitan sistem suria. Apa maksud tajuk tu? Maksud tajuk ni adalah saintis telah membuat andaian-andaian. Hypothetical daripada perkataan hipotesis. Jadi saintis membuat hipotesis. Walaupun perkara tu tak berlaku, tapi saintis dia membuat andaian. Dia fikir, agaknya kalau perkara ni berlaku, apa terjadi? Jadi untuk peringkat kamu ni, kamu perlu tahu beberapa perkara lah hipotesis tu. Okay, apa hipotesis yang kamu perlu tahu yang akan ditanya dalam soalan exam nanti? Okay, yang pertama, bagaimanakah keadaan dan rupa bentuk bumi jika anda berada di bulan? Okey, jadi kamu sekarang tak berada di bulan. Tapi dia tanya hipotesisnya, kalau kamu ada kat bulan, macam mana kamu nampak bumi? Okey, jadi tu jawapannya yang terpapar kat situ. Bukan bulan yang sama dah arah bumi pada setiap masa. Itulah penerangan dia. Okey, itu hipotesis yang pertama yang kamu perlu tahu. Yang kedua, saintis pula bertanya, kalaulah, mana perkara tu tak berlaku, tapi kalau putaran bumi ni jadi perlahan ataupun berhenti berputar, apa berlaku pada bumi kita? Jadi, kamu pun kena tahu, kamu kena senaraikan 4 kemungkinan. Okey, kalau bumi ni jadi perlahan, siang dan malam jadi lebih panjang lah. Sekarang siang malam tu 24 jam. Kalau bumi perlahan, mungkin siang tu 2 hari, malam 2 hari, macam itulah, jadi makin panjang. Kemudian, apa lagi yang berlaku? Bila dia jadi perlahan, jadi lebih lamalah bahagian yang menghadap matahari tu akan lebih lama menghadap matahari. Maka, kawasan gurun akan bertambah. Lebih banyak kekeringan. Sebab apa? Sebab bumi berputar dengan perlahan. Panaslah. Okay. Dan kawasan yang tidak menghadap matahari pula akan jadi sangat sejuk. Lagi apa lagi berlaku kalau putaran bumi perlahan atau berhenti berputar? Waktu pasang surut air juga akan berubahlah, tak sama macam sekarang. Okey, itu andaiannya. Baik. Habis tentang situasi hipotetikal. Andaian-andaian saintis ni kalau apa berlaku, bila berlaku situasi tersebut. Okey, jadi last sekali, bumi sebagai planet untuk kehidupan. Jadi dalam sistem suria ada sebanyak 8 planet, tetapi bumi lah planet yang sesuai. Dan hanya bumi lah yang ada manusia hidup kat situ. Yang kat lain tu kita tak tahu apa benda yang hidup. Jadi kenapa bumi ni dia sesuai untuk kehidupan? Jadi itulah ciri-ciri pada bumi. Disenaraikan 6 ciri kat situ. Jadi kamu bacalah. Okey, jadi last sekali, jejak ekologi. Jadi kamu kena tahu apa makna jejak ekologi. Kalau ada penceramah datang sekolah, penceramah alam sekitar, dia sebut perkataan jejak ekologi. Jadi kamu kena tahu apa tu jejak ekologi. Okey, jadi jejak ekologi maksud dia ukuran kemampuan air dan tanah menyediakan sumber diperlukan oleh manusia dan kemampuan bumi menyerap semua bahan buangan manusia. Yang tulis kat situlah. Ataupun cara mudah kita nak faham, jejak ekologi ni ialah ukuran bumi mengeluarkan sumber, bumi mengeluarkan sumber banyak mana, kita pula menghasilkan bahan buangan banyak mana, dan adakah dia seimbang. Contoh, kita menggunakan plastik bag, kemudian kita buang plastik bag kepada bumi, buang atas tanah ke, buang dekat tempat pengurusan sampah ke. Jadi adakah seimbang kemampuan bumi untuk melupuskan plastik bag tu? Adakah seimbang dengan banyaknya kita membuang plastik bag? Kalau dia tidak seimbang, maknanya kita kata jejak ekologi tu adalah besar. Kalau jejak ekologi besar, maknanya tak bagus. Situasi tu adalah situasi yang kita tak nak.
Dia tak nak jejak ekologi besar. Jejak ekologi ni maksudnya macam kita jalan kat pantai. Pantai tu bersih je. Bila kita jalan, nampak jejak tapak kaki kita kat pantai. Maknanya kita hidup di pantai tu, kita telah meninggalkan kesan pada pantai. Itulah datang istilah jejak ekologi. Maknanya kita hidup atas dunia ni, kita telah, bila kita mati tu, kita meninggalkan kesan-kesan yang tak baik kepada alam ni. Meninggalkan jejak-jejak kesan yang tidak baik. Jadi kita tak naklah kita meninggalkan jejak ekologi yang tak baik. Sebab bumi ni tak mampu untuk menampung banyaknya kesan-kesan. Sisa-sisa, bahan buangan, asap, pencemaran, itu semua adalah jejak ekologi yang tidak seimbang, yang banyak, yang kita tak nak ada. Sebab dia akan mencemarkan alam. Macam tu lah kurang maksud dia. Okey, jadi ada berapa jejak ekologi yang kamu perlu tahu kat sini? Ada 5. Okey, tengok yang pertama yang dia tulis jejak karbon. Jejak karbon. Kemudian ada anak panah pergi kepada tenaga. Okey, dan dia ada tulis sumber kat bawah, anak panah ni atas, guna. Okey, maknanya jejak karbon ni contohnya pokok menghasilkan kayu-kayu, kemudian fosil menghasilkan petroleum. Adakah pokok menghasilkan kayu, fosil menghasilkan petroleum? Adakah kita menggunakannya tu dengan seimbang? Ataupun kita telah gunakan kayu-kayu tu semua, petroleum tu kita gunakan dengan banyaknya, menyebabkan sumber tu habis. Tak sempat bumi nak replace. Kalau habis maknanya tidak seimbang lah. Ataupun tengok yang kedua, kawasan binaan. Sebelah jejak karbon tu ada kawasan binaan. Adakah kita menghasilkan kawasan pembinaan ni, kita memusnahkan alam untuk menghasilkan tempat penempatan manusia duduk, hasilkan sekolah, hasilkan bangunan? Adakah seimbang? Kalau tidak seimbang, maknanya kita telah meninggalkan jejak ekologi yang tak baik, yang tak dapat ditampung oleh alam. Kita dah potong gunung-gunung, kita ratakan bumi, kita buat perumahan kat situ, jadi menyebabkan tidak seimbang. Okay. Kemudian ada lagi kat sebelah tu hutan. Saya tulis juga, daripada hutan kita ambil sumber kayu dengan kertas, tapi kita tak tanam balik pokok, menggantikannya. Jadi menyebabkan nisbah itu tidak sekata. Dan ini akan memberi kesan buruk kepada alam lah. Okey. Jadi, dan ada kawasan pertanian dan penternakan. Kita menggunakan makanan tu dengan banyaknya, ikan kita tangkap dengan cara letupan dan sebagainya. Dengan banyaknya menyebabkan ikan tu tak cukup masa, tak ada masa mencukupi untuk ikan tu membiak semula dan sebagainya. Akhirnya berlaku kekurangan ikan di laut, tidak seimbang. Kawasan perikanan dan sebagainya lah. Okey. Baik, jadi itu sahaja untuk review bab 12.